Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat datang tetamu-tetamu Ramadan. Selamat datang tetamu-tetamu syurga. Semoga dengan tadabbur Al-Quran ni menjadi salah satu asbab untuk kita ke syurga Allah, dan semoga menjadi taman-taman syurga. Perbicaraan yang baik-baik yang mengingatkan dengan Allah, mendekatkan diri dengan Allah dan memuji kebesaran Allah adalah taman-taman syurga. So kita sekarang ni sedang membina taman-taman syurga untuk kita bersama, insyaAllah. Okey, untuk hari ni saya minta maaf sebab saya lewat. Saya dah lewat sekarang pun dah pukul 1 dah, 1 pagi. Dan sebenarnya nak membicarakan berita yang sangat gembira. Hari ni berita kisah-kisah gembira, tetapi sebabkan saya tak ada kesempatan nak merekod, so saya tak diberikan tak dapat nak bagi satu cerita yang sedap untuk didengar, yang bagi impact dekat hati. So saya hanya boleh bincangkan secara ringkas sebab saya pun dah nak kena tidur lah, nanti nak bangun awal pula kan. Tentang Husna. Okay, sekarang kita ke surah Yunus, juzuk ke-11 ayat 26. Okay, saya bacakan. Bagi orang-orang yang berbuat baik ada pahala yang terbaik, iaitu syurga, dan tambahannya kenikmatan melihat Allah Subhanahu Wa Taala, dan wajah mereka tidak ditutupi debu hitam dan tidak pula dalam kehinaan. Mereka itulah penghuni syurga dan mereka kekal di dalamnya. Okey, dalam surah ni disebutkan tentang Al-Husna. Al-Husna ni adalah sebenarnya syurga. Okey, syurga. Tapi kenapa maafkan saya, kenapa tidak disebut sebagai jannah? Mengikut Ustaz Syarif, Al-Husna ni adalah syurga yang terindah, keindahan yang tidak ada sedikit pun kelemahan, kecacatan atau keaiban. Sangat indah. Seumpama kita, contohnya kita travel lah, kita travel pergi Switzerland ke New Zealand, negara-negara yang sangat-sangat cantik, lagi negara Norway yang cantik, yang naturally beautiful kan, dari segi dia punya gunung ganang, lautan, keseluruhan tu kita akan nampak, kita akan terpegun. Husna ni kita akan terasa terpegun. Okay? Tapi macam di dunia kita terpegun tengok sesuatu kecantikan alam. Tapi kalau kita duduk selepas beberapa minggu, beberapa bulan, beberapa tahun, dia memang tetap kita rasa cantik, tapi kita tak akan terpegun, sentiasa terpegun. Tapi Al-Husna ni setiap saat akan rasa terpegun tanpa sedikit pun kebosanan. Tak ada. Ustaz Syarif kata, seumpama kita bila dekat dunia kan, kita travel tempat cantik, kita nak selfie, nak ambil gambar kan. Kalau dekat syurga Al-Husna, kita nak ambil gambar tu setiap saat, nak selfie tu setiap saat, tanpa rasa bosan. Saya dulu pernah ada kawan, okay, cerita sikit lah. Pernah ada kawan Rusia, dan dia perempuan lah, dan dia memeluk Islam. Tapi memeluk Islam tu atas, okay, dia memang mengucap, tapi atas sebab dia tak percaya, sebab dia asal agama Kristian. Dia tak percaya yang Nabi Isa, Jesus mereka tu adalah anak Tuhan. Dia rasa Tuhan tu tak mungkin bentuk sama macam kita lah. So dia kata yang paling logik, agama paling logik dekat dunia ni hanyalah Islam, sebab tu dia peluk agama Islam. Tapi dia kata dia gembira hidup dia sekarang ni. Dia nak jadi dekat, kalau dia tahu kan Islam suka sikit-sikit balasan syurga, sikit-sikit balasan syurga.
keindahan di syurga ini air susu mengalir apa semua kan. Dia tahu pasal tu sebab depa ni orang putih ni jenis depa study. Tahu depa suka membaca, study, kaji. Depa memang ayat boleh kata tadabbur Quran lah. Nak kata baca Quran tu tak lah kan. Boleh lah Al-Fatihah, setakat Al-Fatihah tu boleh lah. Tapi dia baca cerita-cerita dalam tu. Semua dia janjikan syurga ni, syurga cantik apa. Kalau kebanyakan untuk lelaki lah kan. Contoh dalam surah Waqiah kan, dapat bidadari yang bermata cantik kan. Yang apa yang kata bidadari yang bermata cantik, perawan-perawan, dia kata macam tu kan. Selalu diceritakan syurga tu macam tu. Dia rasa dia tak teringin nak sampai macam tu. Dia rasa dia tak teringin nak ke syurga pun. Dia gembira dah di dunia ni. Macam tu sekali tahu dia pun punya pemikiran lah. Itu nak diceritakan kat sini. Sebenarnya kita sekarang ni pun dicerita. Okay, pemikiran kita punya hati kita semua milik Allah. Dan kita diuji dengan adanya nafsu dan hasutan syaitan dekat dunia ni. So kita nampak benda tu sesuatu tu macam kat dunia ni indah dan seronoknya dan gembiranya. Sebab apa? Hawa nafsu kita dan juga hasutan syaitan dan atas pemikiran kita yang terbatas. Sedangkan bila kita di syurga nanti, kita tak ada hasutan tu, kita tak ada kita punya nafsu. Hanya jahat tu tak ada. Okay? Macam mana kita boleh tahu kat sana kita tak gembira? Allah yang memiliki hati kita, pemikiran kita. Allah yang menciptakan kesemuanya. Kalau kat dunia dia dah sangat cantik, syurga tu berkali-kali ganda. Dunia ni tak ada apa pun. Dan kita kalau masuk syurga kita boleh minta apa saja. Kalau nak dunia, dapat dunia. Nak berapa dunia? Nak 2-3 dunia? Apa saja yang kita minta dapat dekat sana. Dan sampaikan kita kat sana syurga, Ustaz Syari kata, sampai kita tak terfikir pun nak benda lain. Dah tak dapat nak fikir benda ni. Terlampau hebat, terlampau cantik, terlampau tak tahu nak cakap macam mana. Tak terbayang, tak terkata. Tapi kita setiap saat tu tak pernah rasa bosan dan sentiasa gembira dan seronok. Macam tu sekali, setiap saat. So siapa yang rasa kat dunia ni sangat seronok, dia sebenarnya untuk kita bagi motivasikan diri kita lah, supaya janganlah give up untuk berbuat baik. Sebab reward dia nanti dapat syurga. Memang manusia ni kena diberi Allah, bateri habis pula, kena diberi umpanan. Maksudnya kena bagi tahu dengan reward apa ganjaran-ganjaran yang nak akan dapat. Memang macam tu. Kalau tak cakap ganjaran, dia tak ada nak buat sangat. Sama ada salah satu takut. Macam ditakutkan dengan api neraka kan. So tak nak buat, takut masuk neraka. Okay, berbuat baik, balasan dia syurga. Memang kena buat macam tu. First of course lah, orang kata kena terap dalam hati lah. Memang betul kita buat semua kena ikhlas. Okay, kalau kita buat semua ganjaran tu jadi tak ikhlas. Tapi kalau kita nak melatih diri kita, mulakan dulu dengan harapan dan ganjaran tu. Memotivasikan diri kita. Kena ada matlamat untuk masuk syurga. Sebab ganjaran syurga ni, apa saja yang kita nak kat dunia ni, syurga tu semua ada. Semua boleh dapat. Dan semuanya menggembirakan hati kita setiap saat. So kenapalah kita tak berusaha untuk masuk syurga? Apa yang saja yang kita rasa seronok kat dunia ni, syurga lagi seronok. Walaupun banyak kali lah kan kita dah dengar daripada kecil syurga tu best, tapi tak terbayang di fikiran. Sebab tu jadi kita tak ada jadi satu motivasi untuk, dia tak habis dengan motivasi dia jadi tak ada satu push untuk cuba dapatkan syurga tu. Lagi satu sebab dunia lah. Sebab kita fikir kita salah satu macam orang putih tadi saya katakan saya tu kan, dia rasa dunia ni seronok. Sebab tu kena buang rasa
terlampau gembira dengan dunia, kena tinggalkan juga. Kena ingat kita sebagai musafir. Macam kita pergi ke, tak habis-habis saya Switzerland lagi. Sebab Switzerland sangat cantik, saya dah pergi sana, of course lah kan. Kan, kalau cerita tu dia dah pergi tu. Tapi bukan saya nak cerita tu, nak jadi bangga-bangga berjalan pula. Bukan. Saya nak cerita, kita pergi sana seronok, tapi kita mesti nak balik betul tak? Kita pergi sebab kita adalah musafir, kita tahu kita pergi travel je, bukan kita nak stay sana pun, mungkin nak stay forever kat sana, tetap akan balik ke Malaysia lah. Macam tu lah. Macam tu. So umpama kita di dunia ni hanyalah sebagai musafir. Walaupun memang kita dah tahu, tapi kita jarang berfikir. Saya still rasa kita tak berfikir. Sebab tu kita akan buat satu benda yang di luar pemikiran kita tentang syurga lah. Kita tak fikir Allah bersama kita tu. Kalau tak, kita tak akan buat benda-benda yang tak baik tu kan. Kita kalau cakap kat budak pandai kan, kalau mak bapak nak cakap kat anak-anak pandai, nanti Allah marah kan. Asal suruh anak-anak ajarkan rukun iman, rukun Islam, ajar mengaji, alik batal tu kan. Semua kita rasa bangga, seronok, gembira bila tengok anak-anak pandai. Tapi diri sendiri dah lupa. Kita sebenarnya macam budak-budak. Dalam diri kita ni macam budak-budak, kena diasuh, kena dididik setiap hari, setiap masa. Kalau tak, lupa. Sebab bila dah besar, dia rasa diri dah besar lah. Dia dah hilang sifat hamba, dia hilang juga sifat ingin tahu tu. Ingin tahu, bila kita nak tahu siapa Tuhanku kan, kita akan cuba mendekati lah. Mendekati, nak belajar Quran, nak baca, nak tahu sirah-sirah masa kecil-kecil macam tu kan. Bila dah besar, kita mungkin hanya dengan sekali-sekala ceramah ke, mungkin dengan kat dalam kereta ke, on the way pergi kerja, ataupun dekat YouTube ke, TikTok yang lalu, IG kan, FB, mungkin yang lalu-lalu macam tu je lah. So daripada segi effort diri sendiri, kalau tak ada terjumpa tu, tak cari. So sekarang ni bulan Ramadan, bulan terbaik untuk kita train diri kita lah. Train diri kita untuk cari amalan-amalan baik, untuk kita boleh buat di luar bulan Ramadan nanti, untuk kita istiqamah. Tak kisah, walaupun sesimpel macam contoh, setiap hari kena istighfar berapa kali, okay? Ataupun selawat, dia 3 kali pun tak apa, asalkan buat. Dia kan seringan-ringan sekali pun tak apa. Okay. La ilaha illallah senang. Bismillah, Allah, senang kan? Apa saja yang senang, cuba buat satu amal. Sebagai benda tu kita buat sebagai amalan kita lah. Okay. Ada memang kata contoh Ya Wahhab kan, Ya Ghani, Ya Muni, Ya Razak. Atau kalau nak buka pintu rezeki, start dengan Ya Fatah kan. Kita puji-puji dengan nama kebesaran Allah ni. Memang kata ada orang tu, kita minta ke Allah kan, tapi kita nak lebih-lebih pula pada amalan tu. Maksudnya mintalah direct dengan Allah nak apa, sebab Allah yang nak bagi. Tapi kalau kita minta dekat orang pun, macam kita mesti akan cakap yang baik-baik dulu kat dia kan, sebelum nak minta. Betul tak? Takkan terus minta tu tak ada adab lah. Puji-pujilah dulu, macam tu barulah minta. Kan, faham tak? Kena sentiasa memuji Allah. Okay. Okay, so kita pergi kepada ziyadah. Ziyadah adalah nilai tambah dalam syurga. Okay, masa dalam syurga nanti, tiada al-husna, tempat yang sentiasa ada perubahan setiap saat. Dalam setiap saat sampai kita rasa terpegun lagi dan lagi dan lagi dan lagi. Tak ada rasa boring tau. Dekat syurga tak ada perasaan boring. Macam boring lah hari ni nak buat apa, tak ada. So sentiasa gembira. So kita kenalah ada rasa eagernya nak masuk syurga tu. Nak tengok, apanya yang bestnya syurga ni, sampai setiap saat aku takkan rasa boring dan takkan rasa tak terpegun tu. Macam mana? So ziyadah ni adalah nilai tambah. Okay, bila ditanya dekat ahli-ahli syurga nanti, kebanyakan macam tak kisah pun nak ziyadah ni.
tak kisah sebab dah terlampau terpegun dengan syurga sampai ke terlupa pasal ziyadah. Ziyadah ni bila Allah panggil, Allah panggil. Apabila seseorang ahli syurga memasuki syurga, Allah Ta'ala berfirman, apakah kamu ingin tambahkan lagi nikmat kepada adakah kamu ingin aku tambahkan lagi nikmat kepadamu? Okay, ahli-ahli syurga akan menjawab, tidakkah engkau telah memberi seri kepada wajah kami? Tidakkah engkau telah memasukkan kami ke dalam syurga dan menyelamatkan kami dari api neraka? Lalu Allah SWT membuka hijab. Okay, membuka hijab. Membuka hijab tu tak ada hijab. Kita dengan Allah tak ada hijab nanti. Dan menampakkan dirinya. Dan tidaklah mereka itu diberikan sesuatu yang lebih mereka cintai berbanding nikmat melihat Tuhan mereka, Allah Azza wa Jalla. Maksudnya syurga ni dah terpegun setiap saat, tapi bila dapat tengok Allah tu, syurga pun tak berfikir, tak nak, macam dah tak fikir dah syurga. Nikmat dia dapat lihat Allah lebih besar daripada nikmat syurga tu sendiri. Dan setiap hari akan jumpa 2 kali, satu waktu pagi dan satu waktu petang. Dibukakan hijab, Allah akan menampakkan dirinya. So dekat sana nanti dia dah tak ada jadi hamba tau. Kita manusia sekarang dekat dunia sebagai hamba Allah, tapi di dalam syurga kita adalah raja, dan kita sendiri ada kerajaan kita lah. Masing-masing boleh memerintahkan, minta nak ni, nak tu, nak ni, apa semua boleh request saja, apa saja. Dia akan dilayan seperti seorang raja. Melihat ini cerita yang tadi tu, bila Allah buka hijab, melihat wajah Allah adalah nikmat terbesar dalam hidup kita. Nikmat melihat Allah jauh lebih nikmat dari syurga itu sendiri. Ahli syurga akan melihat wajah Allah, dan saya katakan tadi 2 kali sehari, pagi dan juga petang. Dan setiap ahli syurga mempunyai wajah yang berseri-seri, bermaksud ia jauh dari azab api neraka. Kehidupan di syurga adalah seperti seorang raja dan bukan lagi seorang hamba. Dan ini doa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW untuk meminta melihat wajah Allah. Kita tahu kita dicipta, kan? Kita tahu kita dicipta. Takkah kita nak tengok siapa pencipta kita? Teringin nak tengok Allah, mesti kena ada doa ni. Aku meminta kepadamu ya Allah kenikmatan memandang wajahmu di akhirat nanti, dan aku meminta kepadamu kerinduan untuk bertemu denganmu sewaktu di dunia tanpa ada mara bahaya dan fitnah yang menyesatkan. Kena ada doa ni yang diamalkan oleh Rasulullah. Kita kena amalkan supaya kalau kita mati sekejap lagi, kita dapat ni nikmat-nikmat ni. Sebab tu saya kata kita kena set setiap hari, kita mungkin akan mati hari ni. Sebab tu sebelum nak tidur kena solat taubat. Paling kurang sebelum nak tidur berucap kan. Mengucap, maksud cakap ke Allah, aku minta izin nak tidur, tolong maafkan segala dosa-dosaku hari ni dan dosa-dosaku yang lalu. Jadikan aku seperti bayi yang baru dilahirkan tanpa sebarang dosa. Dan terimalah aku, andai kata aku mati, terimalah aku sebagai orang kata terima segala amalku dan tempatkanlah aku ke syurga. Kalau boleh mintalah doa dapat masuk syurga tanpa hisap. Tepat, sebab nak menunggu dihisap tu sendiri pun dah sangat tersiksa. Kubur lagi, kena doa. Sebenarnya banyak doa, tapi at least doa yang minta syurga, jauh api neraka lah. Okay, azab kubur, dijauhi pada azab kubur. Sebab tu kena baca Al-Mulk sebenarnya sebelum tidur. Penemang kubur. Saya rasa itu je kot hari ni. Sebenarnya panjang juga. Dia bukan panjang tak panjang, saya sendiri dia kena cerita bagi menarik sampai orang kata ingin nak masuk syurga. Tapi sebabkan saya kurang persediaan dan malam pun dah nak jadi pagi dah sebenarnya, kena tidur sekarang. So jadi kurang idea nak cakap, nak bagi semua ada impian nak masuk syurga. Hopefully, saya tak tahulah siapa yang dengar ni, tapi tolong tanamkan yang
keinginan. Macam okey kat rumah, kat dunia kita macam nak rumah besar, kereta cun, kereta yang best, apa benda lah, nak pergi travel lah, apalah. Nak apa-apa sajalah, nak iPhone ke apa kan. Tapi jangan lupa yang kat sana tu. Yang penting kat sana kita nak syurga. Nak syurga, nak tengok Allah, kena sentiasa doa ni. Okey, apa saja kita nak kat dunia ni kita boleh dapat kat akhirat esok. Okey. Kena dia macam itulah, kena ada mindset tu. Macam kena buat diri kita macam budak-budak balik dah. Kalau tak jadi ni, ganjarannya adalah syurga. Okey. Kena ada mindset tu. Kena set, aku nak masuk syurga, aku nak masuk syurga. Lepas tu kita akan buatlah usaha solat, sunat ke apa ke. Nak solat betul-betul, nak doa betul-betul. Sebab nak ganjaran tu, dia kena latih diri lah. Sebab tu adanya kita di bulan Ramadan ni, ada kat sini sekarang ni, untuk berlatih, macam training lah. Okay, supaya kita keluar bulan Ramadan ni, kita ada mindset tu untuk masuk syurga. Untuk sedar diri yang kita akan mati. Takut kita mati hari ni. So kalau kita mati, apa bekalan kita untuk layakkan diri kita masuk syurga ni? Macam resume nak hantar apa ni, kalau tak ada apa-apa, macam mana nak layak masuk syurga? Sama-sama fikirkan. Okay, saya rasa itu saja. Terima kasih mengikuti video saya. Lemau dah saya tak tahu apa yang saya cakap. Saya cakap je ni. Okay. Doakanlah sama-sama kita dapat malam Lailatul Qadar, dan sama-sama kita mati dalam husnul khatimah, dan sama-sama kita diikhlaskan hati buat sesuatu kerana Allah. Sama-sama kita dapat menundukkan hawa nafsu kita, dapat cegah diri kita daripada hasutan syaitan. Kena letak benteng, kena ada orang kata penapis. Kalau benda-benda yang luar-luar yang tak baik ni kan, macam nak kena buang. Kawan kena kawan yang betul juga. Kalau kita duduk dalam circle yang tak ada ingat-ingat Allah, tak ada macam ni lah, nak dengar ceramah ke apa ke, nak baca Quran ke apa, kalau tak ada dalam circle tu, bukan nak suruh pergi cari Tok Alim sangat ke apa ke. At least adalah nak boleh bincang macam ni, supaya hati kita dilatih untuk sentiasa ingat kat Allah tu. Kalau kawan dengan tak apa-apa punya orang, nyembang je kerja kosong, sembang tak ada, sembang dunia sangatlah, dunia sangat. Okey lah sikit-sikit tempat kerja fikir pasal dunia, balik ada sikit-sikit pasal dunia. Okey, lepas tu ada sikit-sikit momen dalam sehari tu nak ingat kat Allah. Tak tahulah, carilah. Kalau tak ada, carilah. Kalau lelaki saya rasa senang, pergi je lah jemaah dekat masjid, insya-Allah lah tu akan terdetik untuk cakap benda yang baik-baik dekat rumah Allah kan. Okey, itu saja. Assalamualaikum. Tiba-tiba Okay, Assalamualaikum. InsyaAllah kita jumpa lagi.